Itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini. Jadi yang pertama sekali saya nak maklumkan tentang warta terbaru daripada pihak JAIZ. Ada sedikit penambahbaikan daripada minggu-minggu sebelumnya. Perbezaannya adalah kelonggaran yang diberikan pada kali ini adalah untuk pihak masjid dan surau Jumaat. Pihak masjid dan surau Jumaat untuk melaksanakan solat Jumaat dan solat fardu mengikut kapasiti maksimum dengan penjarakan sosial. Penjarakan sosial kena ikut macam ni, tetapi kapasiti maksimum. Kalau dulu masjid kapasiti dia 500, surau Jumaat 40. Tapi kali ini masjid boleh buat seberapa ramai yang boleh dengan syarat penjarakan sosial ni dipatuhi. Macam tu. Surau Jumaat dulu 40, sekarang boleh jalan berapa banyak yang boleh, tetapi penjarakan sosial dipatuhi. Kena ingat macam tu. So maknanya mana-mana surau mana-mana surau Jumaat di tempat tuan-tuan yang dulu hanya boleh ambil 40, sekarang dah boleh lebih daripada tu. Saya rasa banyak surau rasanya boleh menempatkan lebih daripada 40. So maknanya kalau dulu tuan-tuan kena datang ke sini, so mungkin minggu ni dah mula boleh pergi kat surau, ataupun dah minggu depan dah boleh pergi ke surau-surau di tempat tuan, surau-surau Jumaat. Begitu juga dengan solat fardu. Solat fardu nak cari lebih 40 pada saya susahlah. Tapi solat Jumaat yang penting sekali. So check dengan surau masing-masing, boleh pergi terus ke surau-surau tuan-tuan. Itu yang pertama, perbezaannya itu kelonggaran yang pertama. Yang keduanya sama je, yang lainnya masih sama lagi, kena pakai mask dan sebagainya, tak ada perbezaan. Muslimah masih tidak boleh dibenarkan untuk menghadiri solat ataupun solat fardu ataupun menghadiri kuliah-kuliah di masjid ataupun surau-surau. Malaysia yang lainnya semua masih sama, hanya beberapa perkara saja kelonggaran diberikan. Yang keduanya juga, warta tu menyatakan bahawa solat Idul Fitri dibenarkan. Dibenarkan dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau seluruh negeri Selangor. Allahu Akbar. Solat sunat Idul Adha dibenarkan di seluruh masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negeri Selangor. Tapi dinyatakan di situ kaedahnya adalah siapa dulu dia dapat, first come first serve. Tak ada pendaftaran dan sebagainya. Jadi kalau ikut masjid ini, kita punya kapasiti lebih kurang 180 macam tu. Jadi kita akan mengambil 180 saja yang pertama untuk solat Idul Fitri, dan selebihnya kita tak boleh ambil. Sama juga di tempat-tempat tuan, di surau-surau tuan-tuan dan sebagainya. Siapa cepat, siapa datang dulu, dia dapat. Itu solat Idul Fitri. Yang ketiganya, ini yang agak penting juga, saya nak merayu pada tuan-tuan. Banyak kali dah tiap-tiap minggu saya terpaksa ingatkan. Kali ini JAIZ telah menubuhkan satu pasukan pemantauan bersama-sama dengan Pak Ed lah. Bila arahan daripada JAIZ yang akan pergi ke surau-surau di tempat kita adalah pegawai-pegawai Pak Ed. Jadi pegawai-pegawai ini akan memantau surau Jumaat dan juga masjid. Mungkin saya tak pasti, mungkin hari ini di tempat kita ada antara pegawai-pegawai Pak Ed, saya tak nampak lagi, untuk memantau pergerakan dan juga pematuhan kita kepada SOP yang telah ditetapkan. Ditegaskan juga, sekiranya ada mana-mana masjid ataupun surau Jumaat ataupun surau-surau yang tidak mematuhi SOP, kebenaran untuk solat Jumaat, kebenaran untuk solat fardu akan ditarik balik. Jadi ini sangat penting. Jadi oleh sebab itu pihak masjid pun kena tegaslah. Kena tegas. So kita akan pastikan mana-mana individu jemaah yang datang tanpa yang paling penting ada mask, ada sejadah sendiri,
Yang nampak lah kan. Wuduk tu kita tak nampak. Ambil kat rumah ke kat mana kan. Yang nampak, yang jelas-jelas. Ambil temperature. Kalau temperature tinggi memang tak boleh masuk. Yang jelas kita memang tidak akan masuk. Kita tidak akan benarkan masuk ke masjid ini. Disebabkan oleh pertama sekali ada pemantauan. Yang keduanya sekali, sekiranya lah, contohnya lah di area Semenyih ni, di Mukim Semenyih ni, ada satu masjid yang tiba-tiba positif COVID-19. Maknanya zon Semenyih ni akan menjadi zon hijau. Daripada merah jadi hijau. Dan seluruh Semenyih, walaupun ada satu saja kes di mana-mana masjid ataupun di mana-mana surau, kebenaran itu di seluruh Mukim Semenyih akan ditarik balik. Bukan masjid itu saja, surau itu saja yang ditarik balik. Di semua Mukim Semenyih akan ditarik balik. Tetapi sekiranya mana-mana masjid daripada pemantauan pihak JAIS dan PAID didapati tidak mematuhi, walaupun tak ada kes ni, tak ada kes lagi, tapi tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan, kebenaran untuk masjid itu akan ditarik balik. Jadi marilah kita bekerjasama lah. Kita dah buat segalanya. Kita dah buat aliran masuk keluar. Kita dah buat nama semua. Kita dah buat pendaftaran. Kita dah buat saringan suhu dan sebagainya. Kita dah bagi dalam grup-grup siapa yang boleh datang, siapa tak boleh datang. Jadi kita semua kena kerjasama. Tuan-tuan kena patuhi. Dan tugas kita sekarang ni adalah lebih kepada menguatkuasakan SOP, AJK dan sebagainya. Sekiranya ada apa-apa, mana-mana individu yang tidak mematuhi, kita tidak akan benarkan. Supaya masjid kita akan terus diberikan kebenaran untuk menunaikan solat Jumaat berjemaah dan juga solat fardu. Itu sangat-sangat penting. So kena bekerjasama. Masjid dan tuan-tuan yang hadir kena bekerjasama. Kalau masjid dah buat semuanya pun, tapi tiba-tiba ada beberapa jemaah yang tidak mematuhi, bila didapati jelas nyata tidak mematuhi SOP, pihak pemantau daripada JAIS dan PAID akan menarik balik kebenaran yang diberikan kepada masjid ini. Jadi kita tak boleh buat sendiri-sendiri, semua yang hadir pada hari ini. Itu berkenaan dengan warta daripada JAIS. Yang keduanya tentang status pembangunan wakaf kita hari ini. Saya sekali lagi nak mohon maaf, minggu lepas saya dah maaf juga, tak dapat nak menyiapkan nak siapkan kesemuanya. Dan minggu ni juga ada setengahnya kita dah dapat laksanakan dan setengahnya belum dapat dilaksanakan lagi. Terutamanya di belakang tu mungkin ada sedikit panas di belakang tu. Jadi sekali lagi mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan insya-Allah Jumaat depan kita dapat komplitkan segala-galanya. Berhubungan dengan itu juga saya nak mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang. Sampai hari ini lagi pun kita masih ada penyumbang lagi. Kita ada lebih kurang 3-4 ribu lagi. Tidak mencukupi, belum cukup lagi untuk mendapat jumlah yang kita kendaki. Walau bagaimanapun ribuan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan yang menerima penginfak. Dan hari ini juga kita jemput di kalangan penginfak yang menginfak ataupun yang menyumbang kepada program ini untuk datang bersama-sama pada hari ini untuk melihat sendiri hasil sumbangan mereka, apa yang mereka sumbangkan. Jadi terima kasih banyak. Dan insya-Allah nak cakap tu lah, saya takut tak dapat lagi. InsyaAllah minggu depan kita akan dapat komplitkan segalanya. Lagi satu program-program kita, kuliah maghrib, kuliah subuh, kita tidak dapat berjalan full swing macam dulu. Tiap-tiap malam maghrib ada kuliah, subuh ada kuliah. Cuma untuk kick start ni, untuk memulakan kita kuliah subuh, kita ada Sabtu Ahad kita ada kuliah subuh. Kuliah maghrib kita ada Selasa dan Sabtu saja. Disebabkan oleh kekangan keuangan. Saya kalau nak bagi tahu tuan-tuan, pendapatan kita daripada kutipan tabung Jumaat agak merosot, disebabkan oleh kehadiran yang kurang dan sebagainya. Tapi ini juga membuka ruang lah. Saya nak buka ruang kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini ataupun yang mendengar ni, siapa-siapa yang boleh juga menaja. Kita buka kepada penajaan kuliah-kuliah di masjid. Kalau nak ikutkan kuliah di masjid, rate-nya dia ada dua kategori. Satu RM100, satu lagi RM150 untuk satu kuliah maghrib ataupun subuh. Jadi saya bukalah kepada tuan-tuan yang
Yang mungkin kita sibuk, kadang-kadang tak dapat hadir untuk mendengar kuliah, tetapi kita boleh sama-sama menyumbang. Boleh berjumpa dengan saya atau bersama AJK Masjid. Ibadah korban macam saya kata, kita tak buat pada tahun ini. Surau-surau pun tidak dibenarkan buat. Yang dibenarkan buat adalah masjid saja. Jadi kalau tuan-tuan nak buat, kena pergi ke masjid. Tapi masjid kita telah cadang, kita tak akan buat. Satu lagi, kita akan untuk mengimarahkan lagi masjid kita, solat 5 waktu dan sebagainya, kita ada mengeluarkan satu kad VVIP yang kita panggil. Jadi untuk solat Jumaat ni, kita ada sediakan beberapa tempat. Kita khaskan lebih kurang 30 ke 40 tempat untuk mereka-mereka yang selalu melazimi masjid ini. Contohnya kuliah dia datang, maghrib, isyak, subuh dia selalu datang. Dan orang-orang jemaah-jemaah yang seperti ini kita akan kenal pasti, dan kita akan bagikan dia satu kad yang membolehkan dia untuk datang solat Jumaat tiap-tiap minggu. Jadi kita baru saja mulakan inisiatif ini. Kita ada list, kita akan sharing, dan juga list ni akan bertambah lah mungkin daripada masa ke semasa. Jadi saya juga memberi peluang kepada tuan-tuan untuk mendapatkan kad ni. Jadi apa-apa pun boleh berhubung dengan SU kita, dia akan sharing list tu dan sebagainya untuk mendapatkan kad tu. Mungkin ada antara tuan-tuan yang namanya dah ada, dan mungkin ada tuan-tuan yang boleh datang lepas ni untuk sama-sama mengimarahkan masjid. Mudah-mudahan insya-Allah sama-sama tuan juga akan dapat kad tu insya-Allah. Dan kad itu membolehkan untuk tuan-tuan datang berjemaah di masjid ini setiap minggu insya-Allah. Jadi itu saja sikit sebanyak yang dapat saya kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.